Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam dan Kuasa Surau Ar-Rahmah, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita menyambung kuliah kita daripada kitab Fiqhud Daulah karangan Dr. Yusuf Qardawi, iaitu fiqh kenegaraan dalam Islam. Kita masih lagi pada bab yang kedua, iaitu petunjuk asas bagi sebuah daulah menurut pandangan Islam, sebuah negara menurut pandangan Islam. Kita berada pada perbincangan daulah alamiah, iaitu negara yang bersifat antarabangsa. Berkata pengarang kitab, dalam memaksudkan daulah alamiah ini, daulah Islam itu bukanlah sebuah negara apartheid. Dia kata bermula dengan daulah Islam itu hendaklah dipahami dia bukanlah sebuah negara yang bersifat apartheid, yakni bersifat kaum ataupun dimiliki oleh satu kaum sahaja. Sebagai contoh, dipahami bahawa negara Islam ni bukan hanya boleh tertegak di negara Arab saja. Negara lain tak boleh tegak. Tak mampu ditegak di negara yang bukan Mekah dan Madinah. Jadi kononnya orang Arab sahaja, orang yang berbahasa Arab, negeri yang diturunkan Al-Quran, itulah negeri yang layak didirikan negara Islam. Negeri lain tak layak. Macam tu. Jadi itulah yang dipahami. Kalau kita faham begitu, maknanya salah lah. Kerana inilah kita melihat sirah-sirah perjalanan sejarah tamadun Islam. Sejarah tamadun Islam, kita lihat kerajaan Islam ni bertukar daerah, bertukar tempat, bertukar pemimpin, bertukar kaum. Pemimpin bertukar. Ada orang Arab, ada orang Quraisy. Mula dengan orang Quraisy yang paling dominan. Kerana Nabi SAW sebut a'immatu min Quraisy. Ketikanya sahabat-sahabat berbincang siapa pengganti Nabi, golongan Ahlul Bait, yakni pengikut Sayyidina Ali, mencadangkan zuriat keturunan Rasulullah saja yang layak jadi pengganti khalifah ni, yakni anak cucu Rasulullah, menantu-nantu Nabi. Ini yang layak bagi pandangan mereka. Kemudian pandangan kedua pula kata, dihujahkan bahawa a'immatu min Quraisy, pemimpin itu mestilah datang daripada orang Arab Quraisy, yakni orang Mekah lah paling layak. Maka semua sahabat tadi yang memberikan pandangan berbeza-beza itu bersetuju kerana berpegang kepada hadis Rasulullah tadi. Maka mereka kata, akulah, kerana ada hadis yang Nabi kata mestilah orang Quraisy yang paling layak berganti Nabi. Ini kerana apa? Bukan kerana hujah hadis tu, kerana relevannya pada waktu itu. Kerelevannya ialah kerana orang Arab Quraisy yang paling ramai peluk Islam, yang paling dominan di kalangan orang Islam, dan paling hampir dengan Nabi SAW, serta yang paling faham agama dan paling pioneer dalam Islam. Maka mereka pun akur. Mengikut Sayyidina Ali pun akur, orang Madinah pun akur. Akurlah kerana hadis. Tapi bila sampai zaman ke satu zaman, hadis itu bukan tak dipakai. Dia tak menjadi priority. Maka bertukarlah jawatan khalifah kepada bangsa lain yang bukan Arab Quraisy.
Masuk zaman Umayyah, kan? Zaman orang Parsi, orang belah-belah Parsi belah merintah, bukan orang Arab. Masuk zaman Abbasiyah, kan? Sebahagian Abbasiyah orang Andalus sebelah Spanyol, bertukar kaum, kan? Tidak lagi orang Mekah dia, tak pergi jadi, tidak semestinya orang Mekah saja layak. Ini menandakan bahawa Islam ni fleksibel. Ia mengajar kepada kita bahawa kepimpinan boleh bertukar kaum, boleh bertukar selama mana mereka yang dekat, berilmu, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan ayat Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa lam yakunu amsalakum. Allah Ta'ala memberikan syarat, orang Islam ni kalau berpaling daripada agama, Allah menggantikan kaum lain yang tidak sama dengan kamu untuk bawa agama ni, risalah ni. Tu Allah Ta'ala beritahu. Kalau Allah orang ini Arab Quraisy meninggalkan Islam, orang lain, bangsa lain yang lebih alim, lebih bertakwa, lebih hampir pada Islam, lebih dominan pengikutnya, lebih pengaruh ilmunya, maka bertukar kekhalifahan itu, bertukar daripada Quraisy kepada bangsa lain, itu kehendak Allah. Ini menandakan bahawa fleksibel, alamiahnya Islam, yang tidak hanya meletakkan syarat kepimpinan itu mestilah orang Arab khusus sahaja, satu kaum sahaja. Syaratnya mestilah orang Islam yang bertakwa kepada Allah. Itu juga kita dalam konteks kita. Dalam konteks kita ni, orang Melayu mesti untuk memastikan kekuasaan letak daripada orang Melayu Islam, maka kita kena ilmu, kena bertakwa, dekat diri dengan Allah. Kalau kita tinggal Islam, maka Allah ganti yang lain, Allah tukar. Kerana tidak ada masalah selama mana orang tu nak Islam, bukan merujuk kepada satu tempat, satu kaum, satu bangsa, satu daerah. Bermula kerajaan bermula di Madinah, beralih ke Mekah, tukar ke Baghdad, pergi ke Andalus, Spanyol, Cordoba, pergi ke Konstantinopel, Istanbul, berubah. Ini bagaimana kedaulahan, daulah Islam itu tidak bersifat perkauman satu tempat, dia bersifat alamiah, iaitu antarabangsa. Sesungguhnya dia tidak berdiri di atas asas sempadan bumi dan pemisahan geografi. Kerajaan Islam itu asalnya tidak ada sempadan. Merujuk pada zaman awal Islam ni, tak ada negeri-negeri dipisah-pisahkan Islam, kerana akidah Islam meletakkan syarat semua orang Islam adalah bersaudara. Walaupun adanya pihak berkuasa lokal setempat, ada gubernur, sini ada raja, sini ada sultan, tapi bernaung di bawah satu khilafah yang besar, iaitu Islam. Kerana konsep Islam, innamal mu'minuna ikhwatun, setiap orang beriman itu adalah saudara, yang tidak memisahkan antara negeri, bahasa, budaya, warna kulit dan sempadan geografi. Tapi inilah yang menyebabkan cemburu oleh musuh-musuh Islam. Apabila Islam konsep begini, maka Islam jadi kuat kerana kesatuan umat Islam. Maka di zaman penjajahan, musuh-musuh Islam melemahkan Islam dengan memisahkan Islam mengikut sempadan geografi. Dipecah-pecahkan ikut negeri. Ini lemah orang Islam. Dipecahkan negeri pula, dalam negeri itu pula dipecahkan antara mazhab lagi. Dalam mazhab pula, sesama mazhab dipecahkan lagi dengan perkara-perkara khilafiyah yang tak pernah berkesudahan. Maka orang Islam semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Ini kaedah divide and rule yang menjadi strategi lama untuk melemahkan pihak lawan. Kaedah dia. Maka kaedah Islam yang asal ialah semua umat Islam ialah di bawah universal ni, ialah di bawah kesatuan yang sama. Walaupun kita hidup di zaman realiti, tapi sebenarnya umat Islam boleh buat kesatuan. Walaupun kita hidup di zaman sekarang ni, tak boleh lah nak wujudkan khilafah balik, tak boleh lah. Mungkin payah lah, mungkin kita tak, bukanlah kata mustahil, tapi buat masa sekarang ni tak ada khilafah. Tapi orang Islam boleh, syaratnya orang Islam boleh buat kerjasama antara negara Islam, menolakkan apa yang berbeza, mencari titik persamaan. Macam baru ni KL Summit, KL Summit kerajaan buat bagus sebenarnya. KL Summit panggil negara Islam, panggil macam
Panggil duduk, sit down. Tapi ada negara Islam yang terpengaruh dengan musuh, digertak oleh musuh. Amerika bagi amaran ke Pakistan, China bagi amaran ke Pakistan, jangan pergi. Amerika bagi syarat, bagi amaran pada negara Islam, jangan pergi. Hanya daripada 40 negeri jemput, hanya datang berapa negeri negara je. Jadi sebenarnya orang Islam ni satu syaratnya, orang Islam kena ada jati diri dan mengelakkan titik perbezaan. Walaupun kita tidak ada khilafah yang menaung sebuah umat Islam, tapi boleh buat dalam bentuk kerjasama yang baik. Tapi tak berlaku. Tapi hakikatnya Islam boleh buat, kerana kita menghadap kiblat yang sama. Kita akidah yang sama, mentauhidkan Allah, menerima kerasulan Nabi SAW. Walaupun kita berbeza macam mana sembahyang, walaupun kita berbeza macam mana hukum fiqh, batal tak sembahyang, tak batal, walaupun kita berbeza pada kaedah buat haji macam mana tak sama, walaupun kita berbeza macam kaedah-kaedah berpuasa dan amalan ibadat yang lain, tapi kita sama pada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu titik persamaan yang dimiliki oleh orang Islam. Tapi orang Islam tak nampak, lebih termakan dengan kelemahan diri mereka dan termakan dengan gertakan musuh, disebabkan kelemahan mereka. Maka sesungguhnya ia ada pada prinsip sebuah negara yang terbuka untuk setiap mereka yang beriman prinsip-prinsipnya, dan pilihannya yang bebas tanpa sebarang tekanan dan paksaan. Itu disebut dah. Orang Islam ni kalau dia hilang, tak ada pengaruh dengan paksaan dan tekanan, maka dia akan boleh kuat, dia boleh bersatu. Tapi sebab orang Islam ni hak ni lemah, kita ikut telunjuk Amerika, hak ni pula ikut telunjuk Rusia, hak ni juga ikut China. Kerana apa? Kerana mereka lemahnya orang Islam. Maka disebabkan sebahagian orang Islam ni duduk di bawah tekanan dan paksaan, maka mereka tak boleh nak bergabung orang Islam. Tak boleh bergabung. Ini kelemahan yang mesti dimuhasabah di peringkat lokal negara masing-masing. Kita nak tolong sama-sama kita, tapi kita tak boleh. Nanti kita tolong orang Islam, kita sama-sama Islam, nanti pelabur tarik. Pelabur asing tarik. China ugut, gertak dari sebahagian negara Islam ni, dia tubuh bank tu melabur dengan negara tu, buat jalan raya, buat lampu jalan, buat bangunan-bangunan. Negara China melabur banyak negara Islam ni. Jadi China kata, kalau kamu ikut ni, kami tarik pelabur kami. Habis, dia takut semua, tak jadi. Begitulah lemahnya orang Islam. Itulah kaitan pemerintahan ni berkait dengan ekonomi juga. Dia ada kait adik-beradik. Kekuatan ekonomi ni mempengaruhi kuasa pemerintahan, dan kuasa pemerintahan boleh membantu ekonomi. Kuasa pemerintahan boleh bantu ekonomi orang Islam. Tapi kalau kuasa pemerintahan tak disupport oleh orang Islam pun terabai dengan ekonomi. Itu masing-masing dia ada berkait rapat antara sama lain. Ia adalah sebuah daulah alamiah, yakni daulah yang bersifat antarabangsa, global kita ni. Satu negara yang bersifat global, konsep negara Islam. EU boleh buat. EU boleh buat. Sedangkan mereka ni jauh berbeza, agama pelik-pelik, tapi EU boleh buat. Boleh satukan mata wang, satu mata wang, boleh satukan sempadan. Masuk EU, negara EU ni tak payah minta visa, sama-sama mereka masuk. Visa satu, pasport sama. Jadi orang Islam sepatutnya, begitulah patut. Kelebihan orang Islam. EU boleh buat, negara barat boleh buat, negara barat boleh buat, negara Islam sebenarnya lagi boleh buat. Sepatutnya dibuat, tapi memanglah dicemburui lah, kerana barat dah tahu kehebatan Islam ni, kerana unitinya Islam ni kalau boleh buat, maka Islam akan jadi gagah, mereka akan rasa tergugat. Sesungguhnya daulah Islam itu bersifat negara fikrah dan akidah yang menghapuskan perbezaan bangsa, negara, bahasa, warna kulit, di mana menyatukan semua penganutnya atas iman kepada Tuhan yang Maha Esa dan satu Rasul, satu Al-Quran. Konsep kita tiga dia. Walaupun kita beza faham Al-Quran, kau ni faham macam ni, kau ni faham macam ni, tapi tetap rujuk Al-Quran. Tak rujuk Al-Quran. Contohnya macam ustaz-ustaz kita jelas kenapa bezanya 4 mazhab tentang batalnya wuduk dengan sentuh perempuan, isu sentuh wanita. Kerana memahami ayat yang sama.
Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi memahami ayat yang sama tapi faham berbeza-beza. Syafi'i kata aula mastumun nisa, ayat tersebut surah Al-Maidah ni, falam tajidu ma illam aula mastumun nisa, jika kamu menyentuh perempuan, maka Syafi'i kata ayat la mastum tu maksudnya menyentuh. Hanafi kata la mastum tu bukan sentuh, berjima. Jadi ayat yang sama tetap rujuk Al-Quran, cuma faham, merujuk kefahaman yang berbeza. Jadi walaupun orang Islam ni beza faham, tapi tetap sumbernya Al-Quran. Yang akan selamat, tetap selamat. Kalau Allah Ta'ala jamin kita selamat dengan Al-Quran. Walaupun kita boleh faham berbeza, tapi tetap selamat. Karena Nabi jamin. Nabi kata, lan tadilu, kamu tak akan sesat selamanya. Sama mana kamu rujuk Quran dan Sunnah. Walaupun kamu beza pendapat, tapi kamu rujuk Quran Sunnah, tetap kamu selamat, kata Nabi SAW. Jadi orang Islam semua ni, negara orang Islam semua ni, mesti kena rujuk Al-Quran. Walaupun kita berbeza, tapi tetap kita rujuk Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Ketinggal Al-Quran tak selamat. Selama mana kita merujuk Al-Quran, walaupun pemahaman cara akal kita berbeza-beza, tapi tetap selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah unsur kesatuan umat Islam. Pertama, beriman pada Allah. Yang keduanya, beriman pada Rasul. Yang ketiganya, Al-Quran rujukan kita. Orang yang beriman itu dihimpunkan dengan satu kiblat, satu syiar, satu syariat dan satu adab. So itulah kita rujuk adabnya. Yang paling utama, idola kita Rasulullah. Syariat kita ialah Islam. Syiar kita ialah keindahan Islam, ketamadunan Islam. Kiblat kita ialah Kaabah Mekah. Jadi semua menghadap. Tak ada dalam Islam ni mazhab yang berbeza kita menghadap kiblat lain. Semuanya Kaabah. Semua Kaabah. Seluruh dunia, walaupun mazhab yang paling isolated, yang paling nak pupuh pun tetap menghadap kiblat Kaabah dalam Islam ni. Dengan ini terbinalah daripada mereka satu umat yang berdiri atas kesatuan kalimah, iaitu kalimah tauhid. Artinya konsep tauhid. Tidak ada halangan bagi daulah sebuah negara yang bersifat antarabangsa Islam ini bermula dengan sebuah daulah setempat di satu daerah tertentu yang mana rakyatnya memilih Islam sebagai syariat dan manhaj yang mengutamakan agar contoh keislaman bertapak di bumi. Tak ada masalah, dia kata. Tak ada masalah, dia kata, sekadar Islam yang bersifat antarabangsa ni, tapi ada satu negeri yang kecil-kecil, kelompok yang kecil nak utamakan negeri dia, tak ada masalah. Tak ada. Contohnya orang Melayu, negeri kita tanah Melayu, nak pemimpin Melayu, tak ada masalah. Tapi syaratnya penuh Islam, jiwa Islam, takut pada Allah, adil, bertakwa kepada Allah. Tak ada masalah. Tak perlu kita kena import pula orang luar, orang Arab baru layak jadi pemimpin kita. Tak mesti. Orang Melayu nak kata nak pertahankan Melayu memimpin, tak ada masalah. Tapi syaratnya Islam, beriman, bertakwa. Takkan tak ada. Daripada 25 juta, mana boleh tak ada pula. Ni duk kata orang kafir yang jujur lebih baik daripada orang Muslim yang korup. Orang Muslim, tak ada kan Muslim yang jujur? Daripada 25 juta ni, sampai tak ada pilihan ni, 2 3 pilihan. Silap kita, kesilapan kita. Banyak orang jujur, yang jujur banyak. Orang yang beriman, bertakwa, ni surau ni semua layak belaka, tapi tak mau saja. Yang jaga sembahyang, yang takut pada Allah, yang pakar dalam bidang masing-masing, layak belaka. Tapi kita nak kata orang lain lebih baik. Tak perlu ada. Kalau nak mengutamakan setempat, boleh, tak ada masalah. Syaratnya penuh cara-cara Islam yang takkan. Ni kata tidak ada halangan bagi negara Islam yang bersifat antarabangsa ni, kalau nak mulakan satu daerah, satu tempat tertentu di mana rakyatnya memilih cara mereka sendiri, silakan. Bukan ada dihalangan, tak ada masalah. Dan bagi mencapai perkara ini, mereka bersedia melalui peperangan secara sembunyi, terang-terangan, sedia menghadapi kepungan kebendaan dan sokongan. Ia hanya dapat dipikul oleh mereka yang bersifat ulul azmi. Kepimpinan itu dipikul oleh mereka yang bersifat ulul azmi, iaitu orang yang memiliki keazaman yang tukuh. Syarat dia, jiwa lengkaplah, memenuhi syarat. Apabila telah muncul beberapa buah daulah seperti ini dalam tempat, maka ia membina mereka sebuah negara yang berasaskan kesatuan ataupun persekutuan. Jadi bila walaupun daerah masing-masing yang kecil ini wujudkan ikut kelompok masing-masing, akhirnya akan wujudkan dalam bentuk federal.
Orang Islam. Sebab itu dulu, walaupun kita ada empire Islam yang berpusat di Osmaniyah, tapi ada kerajaan-kerajaan kecil umat Islam di serata dunia. Di Patani ada orang Patani, di Tanah Melayu ada dengan orang Melayu, di Jawa ada dengan orang Jawa, di Filipina ada dengan orang yang Filipin. Masing-masing, tapi tetap bernaung di bawah empire Islam yang bersifat daulah ini. Bersifat federal dia panggil. Federal lah. Dengan ini bangunlah khilafah Islam. Barulah bangun dengan khilafah Islam, bukan khilafah Islam. Daripada kecil-kecil, kerajaan yang kecil-kecil ni duduk bersatu, duduk di bawah satu khilafah, wujudlah khilafah Islam. Wujudlah khilafah Islam yang diciptakan, yang mana Islam telah mewajibkan umatnya mendirikan dan menghapuskan perkara yang menghalangnya. Khilafah bukanlah sekadar pemerintahan Islam di satu daerah sahaja, tapi ia memerintah umat dengan Islam, berdiri di atas 3 prinsip. Pertama, kesatuan. Pertama, kesatuan Darul Islam. Khilafah ni maknanya negeri-negeri yang kecil yang mengikut lokaliti masing-masing, kaum masing-masing ni, tapi bersatu. Bersatu. Kesatuan dia, wujudkan kesatuan. Walau bagaimana banyaknya negara tu, walaupun banyaknya daerah, tapi tetap dia satu umat, yakni nama umat Islam. Kan, walaupun banyak ikut kaum masing-masing. Tanah Melayu ni tanah Melayu lah. Tanah Melayu, jangan lupa jati diri kita ni. Jangan lupa jati diri kita ni. Walaupun kita raikan orang lain datang daripada bangsa lain, kaum lain datang negeri lain, silakan duduk, tapi jangan hilang jati diri ini. Ini kena kekal. Tak boleh kita hilang, tak boleh kita buang, tak boleh kita rendah-rendah. Yang kedua, kesatuan rujukan perundangan tertinggi. Walaupun kita berbeza daerah, tapi semua daerah negeri-negeri Islam ni di bawah khilafah Islam ni, semuanya masing-masing merujuk Quran dan Sunnah masing-masing. Di tanah Melayu kita ni Syafi'i, hak sana di sana Hanafi, hak ni sana Maliki, hak ni sana tapi semuanya rujuk Al-Quran dan Sunnah. Kaedah sama. Sama. Semuanya rujuk Quran Sunnah. Itu bentuknya khilafah. Yang ketiga, kesatuan kepimpinan pusat yang tercermin pada Imam Al-A'zam ataupun khilafah yang memimpin negara orang beriman dengan Islam. Bila khilafah Islam ni ada seorang ketua yang tertinggi lah, iaitu Khalifah Amirul Mukminin bagi sebuah empire Islam. Tapi tak wujud dah lah. Ini tidak bermakna ia menolak mereka yang tidak beriman dengan akidahnya atas tanahnya. Sesekali tidak begitu. Sesungguhnya dia mengalu-alukan mereka dan membela mereka selagi mana mereka menerima hukum-hukum syariatnya yang bersifat sivil terhadap mereka. Tidak bermakna khalifah Islam, negeri-negeri Islam yang menjadi akidahnya tauhid, rujukannya Al-Quran, kiblatnya Kaabah, sunnahnya ilah Nabi SAW. Bukan makna Islam saja yang layak duduk dalam empire Islam ni. Tak, dia kata boleh terima juga orang yang lain akidah, duduk sama, boleh hidup sama. Orang yang lain akidah pada kita, orang yang tak beriman pada Allah, yang tidak mengesahkan Allah, boleh duduk sama dengan kita selagi mana mereka beriman, menerima. Selagi mana mereka prinsip Islam ni, jangan lawan, duduk dengan aman. Kita bagi hak-hak mereka, bagi apa yang hak mereka berhak dapat atas asas kemanusiaan. Ialah makhluk Allah yang Allah beri mereka hidup, yang Allah Ta'ala beri juga dunia pada mereka. Allah tak bagi Takkan kita nak halang dunia pada mereka sedangkan Allah bagi pada mereka. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala beri dunia ni kepada orang yang makhluk manusia yang Allah sayang, dan makhluk manusia yang Allah tak sayang, yang tak beriman. Semua Allah bagi belaka. Allah bagi belaka. Jangan kita halang hak mereka, kemanusiaan mereka. Kena bagi. Sama mana mereka menerima Islam. Ini maknanya terima prinsip kita. Dan menerima hukum-hukum syariatnya yang bersifat sivil terhadap mereka. Menerima hukum-hukum Islam, tapi hukum-hukum Islam yang bersifat sivil, bukan bersifat Islam. Sivil ini maknanya hak-hak kemanusiaan. Sebagaimana kita jamin orang Islam hartanya dipelihara, samalah juga kita kena jamin orang bukan Islam hartanya dipelihara.
Konsep kita bersosial masyarakat ni, kita wajib, orang Islam ni wajib menjaga manusia 3 perkara. Nyawa dia, harta dia, maruah dia kena jaga. Tak kiralah Islam maupun tidak Islam, kafir. Maruah dia, nyawa dia, harta dia, ini wajib dipelihara. Wajib dipelihara. Wajib kena jaga. Itu tak boleh kita abai. Itu tanggungjawab orang Islam yang diajar oleh Islam. Kena jaga nyawa manusia, tidak kira dia Muslim ataupun kafir. Kena jaga maruah dia, walaupun kafir ataupun Muslim. Kena jaga hartanya, walaupun dia kafir ataupun Muslim. Kena jaga. Mengenai apa yang berkait dengan akidah, ibadah dan undang-undang keluarga, mereka bebas padanya dan mereka boleh menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama mereka. Hak-hak undang-undang mereka, akidah iman mereka, cara mereka beriman, cara mereka sembahyang, cara mereka ibadat, cara undang-undang keluarga mereka, bebas. Ikut hak agama mereka. Bukan bebas tak baik ke, ikut agama mereka. Ikut undang-undang sivil. Kalau mereka terima kaedah barat, silakan. Kaedah barat. Dia terima kaedah barat, kahwin, pergi sign buku di Jabatan Pendaftaran Negara ya. Agama mana dah ajak begitu? Barat dia ajak. Dia nak kahwin, orang agama lain ni, minta maaf lah, orang penganut kaum lain, tak Melayu lah. Dia nak kahwin, dia pergi Jabatan Pendaftaran Negara ya, tulis nama. Ni pasangan saya, tulis nama, sign, jadi kahwin. Dia tak mau ikut agama dia. Dia boleh terima cara barat. Tapi bila Islam, orang Islam nak beramal dengan Islam, dia tak bagi pula. Pelik. Dia boleh terima hak barat, idea-idea barat boleh terima. Tapi Islam, dia lawan sangat. Pelik. Kenapa? Sedangkan barat tu bukan ciptaan bangsa dia pun. Idea kapitalis, orang Adam Smith, orang Britain, orang Inggeris. Idea komunis, orang Karl Marx Rusia. Tapi dia boleh pakai. Bila Islam, tak boleh pula. Ini pelik, perangai. Rupanya bukan pasal apa. Pasal memang ada sebahagian mereka ni memang sangat benci pada Islam kerana melihat kehebatan Islam. Daulah yang berasaskan syariah dan perlembagaan. Daulah Islam ni berasaskan syariat dan sebagai perlembagaan. Daulah Islam adalah sebuah negara berperlembagaan. Dia mesti perlembagaan. Dia bukan kita bangga Quran adalah undang-undang Islam ada dalam Quran je. Tapi kalau tak di perlembagaan dia tak dia apa. Undang-undang kita bangga undang-undang Islam ni benar. Undang-undang Islam ni berkesan, yakin, betul daripada Allah, tapi kita tak kanunkan dia. Tak edit itu batu kena bawa proses dia sama juga. Kena bawa proses bagaimana kita nak orang patuh petak kuning tengah jalan raya, nak patuh lampu isyarat merah berhenti, hijau berjalan, semua kena bawa parlimen. Begitulah juga orang potong tangan pun kena bawa parlimen. Baru bawa parlimen baru boleh buat. Tak ada parlimen tak boleh buat. Kaedah yang sama. Kalau tak diperlembagaankan undang-undang Islam, tak edit. Walaupun kita bangga dia adalah benar, walaupun kita yakin dia adalah betul, walaupun kita yakin dia boleh menyelesaikan masalah, tapi kita tak usah untuk dibawa ke diperlembagaankan, dikanunkan, diofficialkan. Orang Islam kena penting, kita kena ada kuasa. Kita hanya bangga aja, Quran betul, Quran benar, Quran. Apa yang dia buat? Kalau kita tak usaha bawa diperlembagaankan. Undang-undang kecil. Buang sampah timbalan RM400 denda pun bawa parlimen. Bukan calang-calang nak naik signboard RM400 tu lebih kurang. Okok di kedai restoran. Straw tu pun bawa parlimen. Tak boleh straw di restoran. Bawa ke parlimen. Kalau tidak tak boleh kuasakan orang buh restoran guna straw, larang salah. Bawa ke parlimen. Jadi begitulah undang-undang Islam pun kena bawa parlimen, kena lalui. Kena bawa parlimen. Jadi kena faham orang Islam ni, kena faham. Islam ajar kepada kita bukan syariat yang kita bangga dalam Quran, tapi dia mesti diperlembagaankan. Proses yang samalah yang dihadapi oleh Islam sejak zaman berzaman. Walaupun konsep parlimen tu, nama parlimen tak wujud, tapi kaedah yang sama. Digubal, diaktakan, diluluskan, diimplementkan.
Kaedah yang sama, walaupun tak disebut parlimen di zaman Osmaniyah ke, zaman Andalus ke, Abbasiyah ke, Umayyah, kaedah yang sama. Dia mesti diprosesnya dengan cara yang rasmi, baru dilaksanakan. Islam macam tu. Kalau undang-undang manusia kita buat dengan properly, maka undang-undang Allah lagilah kena properly, lebih daripada itu. Bukan setakat kita serah kepada orang kampung, orang taman, satu qaryah, pakai buat ikut suka dia. Kita bagi Pak Imam, pasal Pak Imam ni orang alim, tangkaplah siapa-siapa, kemudian pergilah sebat tepi jalan. Tak boleh. Cowboy punya style. Walaupun undang-undang Islam, tapi tak boleh buat dengan cara cowboy. Cara undang-undang hutan belantara tak boleh, kena buat cara bertamadun. Bertamadun. Ini kaedah Islam. Maka sebab itulah daulah Islam ni sebuah negara yang syariatnya berperlembagaan. Maknanya itu Rasulullah. Bila Rasulullah nak memperlembagaankan Islam, Rasulullah panggil sahifah. Sahifah Madinah tu. Dia panggil apa? Sahifah Madinah. Iaitu satu lampiran yang dicatatkan. Sampiran. Dia panggil sahifah Madinah. Perjanjian. Dalam perjanjian itu letak syarat hukum Islam. Awang agama lain. Kemudian sign agreement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disetujui oleh majlis parlimen Rasulullah. Disetujui oleh Ansar, disetujui oleh Muhajirin, disetujui oleh Yahudi, disetujui oleh Nasrani, diofficialkan. Bukan Rasulullah pakai laksana macam tu ya. Kerajaan kan? Sebab itu dia anggap Sahifah Madinah ni undang-undang bertulis yang pertama wujud di dalam dunia, yang lengkap, proper. Bukan sekadar undang-undang, dia ada perjanjian antara kaum dan bangsa dan berbeza agama terdapat dalam Sahifah Madinah itu. Dia bukan sekadar Rasulullah buat ikut dan cakap ikut mulut pergi kamu sebat dia satu hotel. Hak ni buat salah, hak ni pergi potong tangan. Kan macam tu, dia mesti digubal. Kemudian dipanggil semua orang. Ni kita buat ini. Setuju, sign. Gitu. Kemudian berdasarkan dengan syariat yang mempunyai perlembagaan sebagai rujukan hukum dan perundangannya. Asasnya adalah syariat. Tempat kita rujuk Islam itu syariat yang merujukkan sumbernya iaitu Quran Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlembagaan tercermin prinsip-prinsip dan hukum-hukum syarak yang dibawa oleh Al-Quran yang mulia dan Sunnah Nabi dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hubungan individu, sivil, jenayah, pentadbiran, perlembagaan antarabangsa, semuanya diperlembagaankan. Rujukannya Quran dan Sunnah. Dalam bab akidah, macam mana konsep akidah orang Islam? Contoh kita sebut, kalau kita nak detail lagi boleh lah. Timbul isu baru ni, apakah Islam merujukkan sebagai agama persekutuan Malaysia ni? Rujukan akidahnya ahli sunnah wal jamaah ke ataupun syaratnya Islam saja? Maka ada orang ahli undang-undang kata tidak disyaratkan pegangan akidah pada perlembagaan negara kita ni sunnah ataupun ahli sunnah ataupun syiah. Ada orang undang-undang cakap. Undang-undang zaman sekarang lah. Kata itu. Maka kena rujuk pula autoriti pihak autoriti negara. Dia kena buat ketetapan. Apakah kita dalam perkara akidah ni, pandangan kita bab akidah dalam konsep negara Islam sebagai persekutuan ni, akidah kita ni akidah mana? Ahli sunnah ke ataupun ahli sunnah sahaja ke ataupun kita terima ahli sunnah dan syiah dan lain. Itu kita kena buat keputusan. Keputusan. Dalam bab ibadah. Kemudian dalam konteks akidah pula, bagaimana kita tetap dalam perlembagaan kita ni akidah penganut agama lain. Masuk dah 30 dah. Penganut agama lain. Bagaimana? Maka tengok pandangan Al-Quran. Mengambil asas la ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan baca la ikraha fid-din je, kena baca habis. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama, dalam akidah beriman. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana telah jelasnya kebenaran tu daripada kebatilan. Al-ghayy ni kesesatan. Ar-rusydu ni kebijaksanaan dan kebenaran. Kenapa Islam kata tak perlu paksa agama? Kerana ajaran kita ni ajaran yang terang macam matahari. Tak perlu paksa orang. Setiap manusia pasti akan merasa Islam. Syaratnya kita kena
Islam kena buka. Terpulang pada orang. Kita tak payah paksa. Siapa yang gunakan akal yang waras, kebijaksanaan, siapa yang mengkaji, hatinya terang, nak mencari kebaikan-kebaikan, dia akan terima Islam dengan sukarela tanpa dipaksa. Sebab itu Allah sebut qad tabayyana rusdu minal ghayy, telah jelas Islam itu yang benar atas yang batil. Tak payah, kita tak payah, sebab itu tak payah paksa. Kita hanya menyampai saja, tak perlu ajak paksa orang. Tak payah paksa orang. Tak menyampai, kita ajak mai. Nak masuk sukarela, kami tak paksa. Karena Islam ni macam cahaya matahari, akan kena pada setiap makhluk. Kalau dia tak berselindung, tak duduk dalam gua, tak mau dengar pandangan orang, dia konsep gitulah. Selindung daripada cahaya, tak kena lah. Tapi kalau dia bersedia nak kena matahari, dapat kebaikan, dia akhirnya dia akan nampak kebenaran Islam. Karena Islam tu terang. Tabayyana ni jelas. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, Allah sebut. Lepas tu kita tak paksa. Islam la ikrah fid-din. Cumanya ada orang dia tak bersedia untuk menerima kebenaran kerana dia tahu, apabila dia tahu kebenaran, sudah tentulah kebenaran itu hanya berpihak pada Islam saja yang paling tepat. Maka dia nak jauh orang daripada kebenaran Islam. Hatta tulisan Jawi pun dia takut, kerana orang akan lihat kecantikan dan kebenaran Islam. Tapi jangan terima sangat kalau dia buat alasan Jawi itu. Orang tanya kenapa bantah tulisan Jawi ni, dia takut nanti anak murid kami masuk Islam, diislamkan dengan tulisan Jawi. Jangan duk ya kita. Kalau kita yakan alasan tu, itu alasan bodohnya tu, alasan tak masuk akal. Berapa ramai orang hak kena Islam dengan tulisan Jawi ni. tak ada bukti fakta apa pun, sekadar lontar dengan alasan-alasan yang mengarut. Tapi jangan terima. Kalau kita terima, mereka takut Islam, kita kena hormatlah hak mereka, janganlah kita buat tulisan Jawi. Nanti kerana tulisan Jawi ni Islamkan mereka. Kalau kita terima alasan itu, satu hari nanti dia akan tentang juga azan. Kenapa azan? Azan boleh mengislamkan anak murid dia. Sudah. Jangan buat jalan-jalan. Kita ni kena baca lah macam main catur. Macam main catur, main chess. Orang tolak musuh lawan kita, tolak tolak buah kecil-kecil, tentera kecil dulu. Ingat dia tolak saja. Dia nak keluar queen nak keluar princess, nak keluar castle, nak keluar horse. Kenapa? Nak checkmate kita. Dia keluar kecil-kecil dulu. Jadi kita jangan duk ya sangat. Kena pandai baca, jangan naif sangat. Ni kalau kita kata ya, tak apa, kata akur, esok ni dia akan lawan juga azan, tak boleh. Pasal nanti orang dia dengar azan perlu Islam. Kita jangan buat main. Kena bijak. Ibadah, akhlak, muamalah. Dalam bab akhlak, rujuk Quran dalam bab muamalah, yakni ekonomi, hubungan sama manusia, jual beli. Itu dah perlembagaan boleh tengok Quran. Hubungan individu, hak-hak individu, konsep individu, hak individu, sivil, hak masyarakat, jenayah, pentadbiran, perlembagaan dan antarabangsa. Dan ia tidak ada pilihan dalam berkewajipan mengikut perlembagaan ataupun undang-undang ini. Inilah kehendak Islam, inilah kehendak iman dan bukti keimanan. Jadi tak ada pilihan sebagai sebuah negara Islam. Tak ada pilihan kita untuk hanya mengikut syariat Islam yang berperlembagaan, kena ikut. Tak ada pilihan sebagai orang beriman, kerana inilah kehendak Islamnya dan bukti keimanannya. Dalam ayat Quran kata Al-Qurtubi, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Wa in tawallaw fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nas lafasiqun afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maksudnya, dan hendaklah kamu orang beriman menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Tu Allah sebut. Maka tak ada pilihan kita ni. Kalau kita nak kita negara kita ni masih Islam, tidak ada pilihan melainkan kena syariat Allah. Kerana ia bukti Islam dan bukti keimanan. Maka Allah perintah mestilah menghukum kalangan manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah.
Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikut nafsu mereka. Hak manusia tak nak, jangan ikut nafsu dia. Nafsu manusia ni lawan hukum Allah. Ada sebab turunnya ayat ni, nanti saya huraikan. Dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu daripada satu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Kamu kena waspada. Waspada apa? Akan hujah-hujah mereka, dakwah mereka, supaya kamu dakwah, supaya dia pujuk kamu, supaya kamu tinggal hukum Allah. Dia buat alasan. Musuh-musuh Islam dia buat alasan. Alasan apa? Alasan lari pelabur, masa tak sesuai. Kena betulkan ekonomi dulu. Nanti orang Islam disusah ramai mencuri. Ni macam-macam alasan. Diciptakan oleh orang yang tak mau. Maka kita pun ya. Banyak kesilapan. Walaupun tak nafikan. Dalam proses kita nak buat pelaksanaan hukum Allah ni, banyak benda facilities kita kena sediakan. Tapi janganlah cakap saja, tapi tak usaha ke arah itu. Kita kata bagi alasan, tak cukup, orang tak faham. Orang tak faham, tapi tak memahamkan. Channel televisyen tak pernah pun cerita. Sampai sekarang tak pernah cerita. 60 tahun kita memerintah merdeka, mengaku negara Islam, tapi sampai 60 tahun tak pernah lagi forum Perdana Haiwan Islam Television cerita pasal hukum Allah, menjelaskan kepada masyarakat. Pernah? Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Minta maaf sebut. Jangan sebut. Tak pernah. Kita ada buat alasan orang jahil, tapi tak ada usaha. Buat alasan facilities. Orang Islam mungkin ramai miskin, kita kena bagi kayakan orang Islam supaya tak mau. Tapi tak usaha untuk nak memajukan diri orang Islam dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Masih lagi orang Islam ketinggalan. Bangsa yang berdiri di atas tanah air sendiri, tapi sudut ekonominya kelas 3. Nombor 1 bangsa lain, nombor 2 bangsa lain. Orang Melayu Islam nombor 3 je tu. Kerana tak sungguh-sungguh membangunkan orang. Jadi kita buat alasan, nanti kalau kita buat hukum Islam, orang Islam akan main mencuri. Kita tak sediakan kepada mereka, bangunkan mereka dengan kehebatan ekonomi Islam, dengan zakat, dengan baitul mal, dengan apa segala. Jadi sampai bila hukum Allah tak buat? Kita hanya mencipta alasan-alasan. Wallahu a'lam. Jadi kita akan sambung kuliah tentang huraian ayat ini yang saya sebut tadi. Mudahan kita mendapat manfaat bersama dan diberkati oleh Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.